Baik, dapat kita banggakan belia-belia kita ni mempunyai Betul. wawasan mereka tersendiri dan di mana usaha mereka ini semata-mata demi untuk melihat betapa indahnya di negara Brunei Darussalam Betul. dengan usaha mereka. Antaranya dengan adanya wabak COVID-19 itu telah pun terselah akan usaha mereka dalam sama-sama membendung dan juga mengharapkan di mana usaha mereka itu akan mempunyai pengalamannya yang tersendiri. Betul, itu dia. Jadi untuk pagi ini ya, seperti yang diberitahu tadi, ada satu wawancara iaitu segmen Belia Berwawasan dengan tajuk penglibatan belia dalam anugerah ICT Brunei 2021 yakni BIKTA, dan didatangkan dijemput dua orang tetamu untuk pagi ini. Baik, Alhamdulillah Di kita sebelah bersama dengan Awang Muhammad Luqmanul Hadi bin Fazlan dan juga bersama Awang Muhammad Safi Uwais bin Ali Kasim. Untuk pagi ini kita bincangkan bagi topik kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, untuk pagi kita akan membincangkan mengenai pelibatan belia dalam anugerah ICT Brunei 2021 di mana sebagai mukadimah mungkin dapat dijelaskan bilakah ianya berlaku, adakah sedang ataupun telah pun berlaku? Semasa ni masih lah juga. Masih lagi. Ya. masih sedang berlangsung ya. Dan juga selama berapa lama tu? So kami so far baru itulah dalam 12 minggu dah belajar dalam kursus BIKTA. Baik, mungkin terlebih dahulu juga mungkin dapat diserahkanlah bersama untuk mengungsikan, perkenalkan diri dan juga latar belakang pelajaran akademik. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Luqmanul Hadi. Saya seorang penuntut dari Cosmopolitan College yang mengambil kursus level 5 HND in Computing. Dan juga bersama kita yang mungkin dapat dijelaskan akademik dari latar belakang akademik juga. Okey. Nama saya Muhammad Safi Uwais bin Ali Kasim. Saya juga penuntut daripada Cosmopolitan College iaitu mengikuti kursus level 5 Higher National Diploma in Computing. Baik. Itu dia ya. Masing-masing telah pun memperkenalkan diri masing-masing. Jadi di sini Hadi ya, boleh terangkan serba sedikit mengenai dengan BIKTA Bootcamp ataupun Anugerah ICT Brunei 2021 yang sedang disertai pada masa ini. Kira BIKTA ini sepatutnya permulaan ICT dan teknologi di negara Brunei Darussalam. So kirakan we are itulah kirakan to adapt belajaran ICT dan teknologi di negara Brunei ini. Okey, itu dia ya. Jadi kalau Safi sendiri ya tadi, jadi apakah nama produk atau aplikasi yang diusulkan untuk program BIKTA tersebut? Produk kami adalah nama dia Avritech. AVE itu bermaksud bahasat baik, bertemu atau berpisah. Dan arwah itu bermaksud keramaian semua orang. Kalau ditemukan bahasa itu bahasa baik untuk bertemu sama orang atau berpisah bersama orang. Itulah nama produk kami. Aplikasi kami pun sama juga dengan namanya. Itulah. Jadi mungkin dapat dijelaskan lebih lanjut mengenai aplikasi berkenaan, bagaimana penghasilannya dan juga apakah sebenarnya matlamat sebenar. Okay. Matlamat kami pula untuk menjejaki yang orang mempunyai penyakit demensia. Yang itu kadang-kadang mereka boleh melupakan tempat tinggal mereka. So dengan aplikasi kami ini kami boleh menolong penjaga untuk mencari di mana pesakit itu supaya senang pihak polis dan juga bomba untuk mencarilah. Dan juga bantuan daripada orang ramai ya. Kadang-kadang alhamdulillah kalau di negara Brunei Darussalam khususnya juga kadang-kadang ada juga bagi mereka veteran-veteran yang sudah yang lanjut umurnya di mana mempunyai penyakit demensia Fiza ya. Dan alhamdulillah bagi negara Brunei Darussalam mana rakyatnya, penduduk-penduduknya cukup prihatin, sentiasa dikongsikan menerusi laman Instagram juga orang dikongsikan juga secara pengungsian menerusi WhatsApp, ini siapa ninya, siapa ninya, kalau boleh cari aninya. Jadi itulah antara usaha-usaha sama dan ini antara penciptaan aplikasi yang insya-Allah akan juga memudahkan aplikasi kita dalam pencarian bagi pesakit-pesakit demensia ini. Jadi mungkin dapat dijelaskan sepanjang pelibatan dalam anugerah ICT Brunei ini dari awal hingga sekarang bagaimana cabarannya? Cabaran dia banyak-banyaklah.
Dari awal sekali kami belajar jadi bisnes untuk mencari macam mana mempromot barang-barang kami dan juga macam mana menguruskan kewangan kami apa juga, dan masa kami yang terlibat arah Big Tan ni juga. Bahagian teknikal Hadi ya boleh. Silakan Hadi. Dalam teknikal kami banyak membuat program dan also belajar cara-cara running business juga sama. Kirakan kami punya project which is EveryTech. Kami boleh belajar macam mana memprogram, macam mana kami dapat track orang dengan mobile. Jadi memprogram ianya adakah diprogram di komputer ataupun telefon bimbit? Kira kami program telefon bimbit punya aplikasi dan also juga sama komputer lah untuk men-track dari mana orang itu. Baik, kalau komputernya kita ni maklumlah dengan adanya koding-koding itu memang payah. Ya. Tapi kalau telefon bimbit ada yang mengatakan katanya senang sebenarnya untuk masukkan ini, cuma menggunakan Android system ataupun iOS-nya. Ya. Tapi mungkin dapat dijelaskan oleh Hadi sendiri, adakah ianya sukar kerana biasanya dalam coding ini ada juga yang error dan sebagainya. Jadi bagaimana cabarannya? Cabarannya a bit susah lah kalau pertama kali belajar. Tapi sudah lama-lama membuat tu jadi senang je. Ya kirakan ada apa yang kami dapat era tu boleh diselesaikan. Aplikasi. Ya. Jadi adakah ianya pada ketika ini aplikasi berkenaan stabil ataupun macam mana dalam proses stabil? Kirakan okey lah. Okey, boleh dah diselesaikan. Before itulah kami ada struggle juga kan, tapi right now already lah. Itu antara pengungsian. Jadi dari untuk Safi sendiri ya, setelah mengikut bootcamp tersebut, apakah mungkin ada kemahiran ataupun skill yang dapat membantu dalam menjalankan projek IT ini? Skill yang aku ada dulu adalah level 3 business. Aku pelajari macam mana menguruskan kewangan, menguruskan masa dan juga menguruskan peruntukan untuk kami punya projek ini. So dari sana saya boleh mengikutkan semua projek-projek kami itulah semua. Itulah saya. Itu saja. Dah banyak juga. Baik, jadi kita ni bincang-bincang kopi lah beberapa bahagian ya, di mana kalau Hadi kita dapat kongsikan sedikit semasa mengikuti Big Tan Bootcamp ini, mungkin adakah ada sesuatu yang Hadi ingin capai menerusi program yang diberikan? Sebenarnya untuk mengikuti Big Tan itu untuk mempelajari lebih dalam teknologi di negara Brunei Darussalam dan also juga untuk kita akan memprove diri lah sendiri untuk dalam programming semualah dalam. Baik, juga Hadi dan juga Safi. Bagaimana? Adakah bagi mereka yang ingin mengikuti bootcamp ini perlu ada mungkin bidang bisnes ataupun bidang ICT ataupun ianya dibukakan kepada orang ramai yang mahu mempelajarinya? Kira the Big Tan ni ia open lah to everyone yang ingin mau mempelajari dan improve diri sendiri lagi lah. Jadi tidak ada requirement ataupun syarat-syarat yang diperlukan. Ya. Okay. Jadi saya ini tertanya-tanya lah mengenai dengan aplikasi tersebut ya. Jadi kenapa boleh terfikir membuat aplikasi tersebut, mencari orang yang hilang dan sebagainya? Mengapa bukan yang lain? For example, barangkali aplikasi, kalau contohlah macam aplikasi mengorder makanan, ini boleh terfikir mencari orang hilang. Mungkin ada terjadinya sesuatu kah atau apa? Patutnya terjadi sesuatu pelang tu. Ya, kami jumpai orang luar, dia tahu di mana lokasi yang benar-benar dorang, apa informasi dorang apa juga kami dia tahu. So kami pakai idea ni dari dorang. Boleh untuk bagi arah penjaga lah mencari siapa-siapa yang hilang ni lah. Senangnya mencari daripada aplikasi apa atau men-scan QR code yang boleh dicek arah produk ni lah nanti. Jadi bermakna pada ketika ini ianya sudah dicoba, diuji ataupun orang ramai boleh mendownload aplikasi Big Tan dan menggunakannya. Aplikasi ni belum boleh di-download, tapi kami masih proses. Masih dalam pembuatan lah di dalam bootcamp tersebut. Baik, kalau Safi dan juga Hadi, adakah dalam kumpulan yang sama dan juga berapa orang kalau diikutkan? Dan dalam kumpulan kami ada 6 orang yang so each of them ada punya specific task lah. Ya. Jadi mungkin boleh jelaskan tadi. For saya yang untuk in charge yang semua
progres orang di mana orang capai sudahlah. Yang ini si Safi yang tukang kami punya finance dalam bisnes. Jaga kewangannya. Ya. Darinya dan juga yang 4 lainnya. 4 lainnya kami ada orang kreatif media yang tukang mengedit video apa, and then also programming and also our marketing in social media. Jadi itu antara perjalanan dan adakah mungkin dapat dijelaskan lagi adakah mereka ini dari latar belakang yang sama ataupun pernah mengenal sesama Hadi dan juga Safi? Kami itulah masa kami bootcamp kami bergrup. Baru digabungkan, Kami dah berapa tahun lah each other. Sudah dalam Victor kami itulah jadi satu kumpulan dan kenali diri sendirilah. Jadi bagaimana dalam usaha bekerjasama itu? Adakah ianya memerlukan masa yang lama ataupun disebabkan satu matlamat jadi ianya mudah? Matlamatnya tu senang saja kami untuk menjejaki orang-orang lain. So matlamat kami tu simple untuk kami membuatlah sama-sama. So kami pun pahaman sama sendiri pun senang, mudah-mudah apa. Bercakap pun relax saja, anda payah-payahan. Jangan tadi race-nya. Relax saja. Okey, jadi apa ni namanya idea untuk membuat aplikasi ni berapa lama? Kan segrup sekepalanya orang senang bincang-bincang apa ni orangnya Muammar tadi bincang-bincang kopi. Jadi berapa lama mendapatkan idea ni? Dan adakah ini pilihan yang pertama? Yang ini adalah kami punya pilihan yang pertama. Dan the project yang kami membuat ni kirakan kami paksa time management juga lah. Bagi-bagi masa bila kami boleh membuat projek kami, bila kami buat yang ada kerja yang kirakan kami masih students. Ya, kami ada juga kerja-kerja yang lain. Betul. Okey. Dan juga kalau diikutkan penglibatan dalam anugerah ICT ini, penciptaan aplikasi ini daripada kumpulan kamu sendiri terdiri pada 6 orang. Bagaimana pula dengan kumpulan lain? Adakah juga mempunyai cabaran bagi kumpulan Hadi dan juga Safi? Bagi kumpulan kami daripada tertiary, tidak ada halangan lah yang berlawanan dengan kumpulan industri dan juga secondary. Pasal kami punya tertiary ini, kami punya bidang ni bagus lebih baik kepada yang student daripada college lah yang sediakan untuk bisnes ni lah. Jadi kalau diikutkan cabaran tu bolehnya orang sama-sama berlari. Kalau berlubang ni insya-Allah ada sama-sama rata. Baik, dan juga itu antara pengungsian dapat dikongsikan bersama kita di mana belia-belia kita ni umur pun kalau dilihat masih muda, namun mereka mampu untuk mencipta aplikasi-aplikasi sama ada dari komputer dan juga menerusi telefon bimbit dan insya-Allah juga dengan usaha mereka ini di mana ada keperluan di situ ada jalan. Apa bukan? Di situ ada dilakukan dan juga di mana ada jalan, di mana ada kemauan di situ saya ada tes jalan. saja. Baik. Namun apa yang penting kalau kita ni lihat kepentingan tersebut adalah ianya akan terhasil juga. Betul. Dan sudah tentunya usaha ataupun semangat itu walau apapun rintangan pasti juga dapat kita ni rentangi ataupun dapat kita ni redahi. Dan untuk pagi ini mungkin ada kata-kata daripada Awang Muhammad Hadi dan juga Safi sendiri kepada belia-belia kita di luar sana. Kalau dari my own opinion lah. So, ia berbukti yang anyone boleh achieve lah something to creative to project. Like sometimes kan kadang-kadang ada student melihat yang dorang ni banyak ilmu dan dorang dapat membuat project. Bagi kami, orang student pun boleh membuat. Even negara IPIKTA, bahagian student, dorang boleh cipta produk lebih better daripada kami lah. Jadi itu antara kata-kata semangat daripada Hadi. Baik, bagi Safi sendiri. Pada saya pula, kepada semangat untuk anak-anak muda, cubalah mencari ilmu yang diberi daripada kerajaan yang free dan tidak payah bayar. Betul. So, ilmu ni payah didapati. Kalau di luar negara semua bercas apa. Di sini mudah sudah kena bagi
Itulah. Jadi kita ni hargai dan juga kita guna pakai sebetulnya pembelajaran ataupun pengetahuan bersamaan ya, Fiza. Dan juga kepada habis kita rasanya mudah pada kita ini dengan adanya teknologi, adanya laman sosial, adanya lagi pencarian secara internet mudah saja kan mau tahu pasal ni dapat saja. Contoh saja menerusi macam mana kan membuat kapal terbang kertas bagi anak-anak lah ya. Contoh ni contoh. Dan tiba-tiba baru takkan melihat jadi mengikuti penghasilan. Semakin ia suka, semakin ia minat menjadi hobinya, ianya menjadi satu penjanaan ekonomi bagi dirinya. Jadi itu antara contoh yang kita ni boleh lihat di mana dengan adanya teknologi yang memudahkan lagi diri kita ni. Betul, itu dia. Apa yang diperkatakan Muammar itu memang betul. Jadi di sini walaupun orang perkara itu mudah ataupun simpelnya orang indah semestinya. Jadi bermula dengan sesuatu seperti tadi aplikasi ni orang dapat mencari orang mana tahu di masa depan dapat menjadi satu perniagaan di di evolve ataupun diperbesarkan dan dinaik tarafkan lagi. Mana kita ni tahu kan. Betul. Dan kita jelaskan sekali lagi di mana ada keperluan di situ ada penghasilan, di mana ada kemahuan di situ ada jalan. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini iaitu Awang Muhammad Lokmanul Hadi bin Fazlan, juga kepada Awang Muhammad Safi Uwais bin Ali Kasim kerana berkesudian untuk mengusirkan tajuk topik kita pada hari ini bagi segmen Belia Berwawasan penglibatan belia dalam Anugerah ICT Brunei 2021. Dan kami ucapkan terima kasih, semoga maju jaya dengan penghasilan aplikasi habis kita ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.